Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Telah berkata Imamul Allamah Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Kushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Syekh Abu Ali Daqqaq menyatakan, kerelaan bukanlah bahawa engkau tidak mengalami cubaan. Kerelaan atau keredaan hanyalah bahawa engkau tidak berkeberatan terhadap ketetapan ilahi dan pengadilannya. Ketahuilah bahawa adalah wajib bagi si hamba untuk bersikap rela hanya terhadap takdir yang dengannya ia telah diperintahkan untuk rela. Sebab tidaklah mungkin ataupun perlu bahawa dia rela dengan setiap bahagian dari takdirnya, seperti bahagian kemaksiatan dan banyak cubaan yang menimpa kaum muslimin. Para syekh berpendapat, kerelaan adalah gerbang Allah yang terbesar, yakni pintu Allah yang terbesar. Maksud mereka adalah bahawa barang siapa yang mendapat kehormatan dengan kerelaan, berarti dia telah disambut dengan sambutan yang paling sempurna dan dihormati dengan penghormatan yang tertinggi. Abdul Wahid bin Zaid menjelaskan, kerelaan adalah gerbang Allah yang terbesar dan syurganya dunia ini. Ketahuilah bahawa si hamba tidak akan mendekati darjat kerelaan terhadap Allah sampai Allah redha terhadapnya. Sebab Allah Ta'ala berfirman, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha pada mereka dan mereka pun rela kepadanya. Suratul Bayyinah, surah yang ke-98 ayat yang ke-8. Syekh Abu Ali Daqqaq menuturkan, seorang murid bertanya kepada Syekh, apakah si hamba mengetahui apakah Allah redha kepadanya? Sang Syekh menjawab, tidak. Bagaimana dia dapat tahu hal itu sedangkan keredaan Allah suatu yang tersembunyi? Si murid membantah, tidak. Dia dapat mengetahuinya. Syekh bertanya, bagaimana si hamba dapat tahu? Si murid menjawab, jika saya mendapati hati saya rela kepada Allah Ta'ala, maka saya tahu bahawa dia redha pada saya. Maka sang syekh lalu berkata, sungguh baik sekali ucapanmu itu, anak muda. Ketika bahawa Musa AS berdoa, ya Allah, bimbinglah aku kepada amal yang akan mendatangkan keredaanmu. Allah Ta'ala menjawab, engkau tidak akan mampu melakukannya. Musa AS sujud dan terus memohon. Maka Allah Ta'ala lalu mewahyukan kepadanya, wahai putera Imran, keredaanku ada pada kerelaanmu menerima ketetapanku. Abu Sulaiman Ad-Darani menyatakan, jika si hamba membebaskan dirinya dari ingatan terhadap hawa nafsu, maka dia akan mencapai kerelaan. An-Nasr Abadhi menyatakan, barang siapa yang ingin mencapai darjat kerelaan, maka hendaklah dia berpegang teguh pada apa-apa yang padanya Allah telah menempatkan keredaannya. Muhammad bin Khafif menjelaskan, ada dua macam kerelaan. Kerelaan terhadap Allah dan kerelaan terhadap apa yang datang dari Allah. Adapun kerelaan terhadap Allah Ta'ala bererti si hamba rela terhadap Allah Ta'ala sebagai pengatur, sebagai Tuhan, sebagai Rabb yang menguruskannya. Dan yang kedua, kerelaan terhadap apa yang datang daripada Allah bererti berkaitan dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Saya mendengar Syekh Abu Ali Daqqaq menyatakan, jalan sang pengembara itu lebih panjang. Dan itulah jalan latihan spiritual. Jalan kaum terpilih lebih singkat, tetapi lebih sulit dan menuntut agar engkau bertindak sesuai dengan kerelaan dan agar engkau rela dengan takdir. Ruwaiyi menyatakan,
Kerelaan adalah jika Allah meletakkan neraka di tangan kananmu, maka engkau tidak akan meminta agar dia memindahkannya ke tangan kirimu. Abu Bakar bin Tahir berpendapat, kerelaan adalah menghilangkan keengganan dari hati hingga tidak ada sesuatu pun yang tinggal selain kebahagiaan dan kegembiraan. Al-Wasiti mengajarkan, manfaatkanlah kerelaan sebesar-besarnya dan jangan biarkan ia memanfaatkan dirimu agar supaya kemanisan dan wawasan tidak menabirimu dari kebenaran batin yang menyangkut perhatianmu. Ketahuilah bahawa kata-kata ini sangat penting. Di dalamnya terdapat peringatan yang tersirat bagi umat, sebab kerelaan terhadap keadaan mereka itu sendiri merupakan tabir yang menabiri si pemberi keadaan. Jika seorang menemukan kesenangan dalam kerelaannya dan mengalami nikmat kerelaannya dalam hatinya, maka dia telah ditabiri oleh keadaannya sendiri, jadi menyaksikan kebenaran batin. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi kita membicarakan tentang redha Allah. Bagaimana kita nak dapat redha Allah, bagaimana kita nak bersifat senantiasa redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau semalam kita dah cerita, dah sebut antara doa orang beriman, raditu billahi rabbah. Kami redha Allah sebagai Tuhan kami. Maksud Allah sebagai Tuhan kami, apa pun Allah perintah, apa pun Allah arah, maka kami reda. Kalau seorang pekerja letak komitmen untuk bekerja di satu syarikat, maka dia rela dengan semua polisi syarikat. Kalau syarikat kata pakai pakaian seragam, maka dia pakai. Kalau syarikat kata datang sebelum pukul 8, dia datang. Kalau syarikat kata mesyuarat sampai malam, dia mesyuarat. Kalau syarikat kata tinggal anak, tinggal bini, tinggal isteri, dia tinggalkan. Syarikat hantar dia kursus, hantar dia buat mana-mana kerja, dia sanggup buat. Ditinggal kawan dia, ditinggal keseronokan hidupnya, ditinggal keluarganya, ditinggalkan kerehatannya. Kenapa? Dia dah redha syarikat itu sebagai majikan dia. Kalau begitu, kita lihat kesungguhan seorang yang bekerja dengan manusia, sanggup tinggal anak bini 2 bulan, 3 bulan. Nung yang kerja offshore, berapa bulan tinggal anak? 2 minggu, 3 minggu. Kawan-kawan kita yang kerja di Iraq, di Basrah, yang kerja di luar negara, tanya dia, berapa bulan tinggal anak bini? 4 bulan Ustaz, 5 bulan. Sanggup? Sanggup. Kenapa? Kenapa? Kita kerja, maka kita kena buat. Sampai ramai mana kita katakan, kadang-kadang berlaku konflik antara rumah tangga sebab suami tinggal isteri lama sangat. Demikian juga isteri yang bekerja. Tapi tak ada orang mencela pun polisi ini. Tiba-tiba bila berkait dengan polisi antara hamba dengan Tuhan, dan kita hamba Allah daripada awal kita diciptakan, bahkan sebelum roh kita dimasukkan pada jasad, maka tiba-tiba polisi Allah kita celak-celuk beralasan, tu tak boleh, ni tak boleh. Walhal yang bagi kita rezeki Allah, yang beri kita nafas, yang beri kita kehidupan Allah, yang beri segala-galanya kepada kita Allah. Tiba-tiba bila berkait dengan polisi syariat, polisi agama, polisi perhambaan, maka dia seperti tidak mahu terikat dengan Allah. Dia lupa ini bumi Allah. Dia lupa dia makan rezeki Allah. Dia lupa bahawa dia hamba Allah yang tidak punya apa-apa dan kembali kepada Allah. Inilah persoalan redha yang kita nak bahaskan. Maka seorang yang benar-benar redha, berarti apa pun yang datang daripada Allah, dia redha. Apa yang Allah pilih, maka itu pilihan dia. Apa yang Allah suka, maka dia terima. Dia menerimanya tanpa keberatan. Menerimanya tanpa keberatan. Kalau saya masih lagi kiaskan dengan orang pekerja yang begitu komitmen dengan syarikat. Siap kerja dibagikan, dia terima dengan baik bos, baik bos. Apatah lagi dia tahu dengan dia selesaikannya peluang naik gaji ada, peluang naik pangkat ada, gila bersungguh. Dan bos dia beri jaminan, kau siap kerja ni kau naik pangkat. Dari biasa naik manager. Kau naik GM, general manager. Kau naik atas lagi. Tuan-tuan, orang ni pasti dia sanggup tinggal anak bini dia. Dan difahamkan anak bini dia, kenapa abang kena buat macam ni? Abang nak kerja, biar gaji besar, awak pun senang. Tuan-tuan, bila Allah janjikan kita naik pangkat di sisi Allah, kedudukan yang mulia di sisi Allah, maka Allah menyatakan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah,
Wali-wali Allah itu, orang-orang yang dekat dengan Allah itu, apa Allah kurnia pada dia yang tak pernah dikurniakan oleh mana-mana makhluk. La khaufun alaihim, tidak ada kebimbangan kepada mereka. Walahum yahzanun, tak ada duka cita. Tuan-tuan, dua sifat ni yang menjadikan kita takut hidup kat dunia, bimbang, duka cita. Kita bimbang anak-anak, bimbang isteri, bimbang pangkat, bimbang. Beribu bimbang kita. Kita hidup dalam lautan kebimbangan dan lautan kesedihan. Allah janji nak angkat ni semua bila mana kita menjadi wali-walinya. Itu pangkat yang paling hebat dalam dunia. Tak ada pangkat yang lebih tinggi daripada menjadi wali Allah. Pangkat paling tinggi saya, wali Allah. Tuan-tuan, kalau kita bercerita tentang logik, seorang nak naik pangkat tu sebab apa? Dia nak rasa tenang, dia tidak mahu kebimbangan apa-apa. Duit dia banyak, simpanan banyak, aset banyak. Jadi bimbang dia apa yang berlaku pada anak-anak, isteri, sebab dia boleh menyediakan segala-galanya. Tapi itu cuma satu bentuk kepalsuan. Fata Morgana pandangan yang akhirnya bila dia dapat benda tu semua, dia tak dapat juga apa yang dikatakan tiada kebimbangan, tiada ketakutan. Bukan bimbangnya lagi teruk. Kalau dahulu rumahnya tak bayar kunci, sejak naik pangkat ni rumah dia kunci. Semua kunci. Kalau dahulu rumah dia tak perlu ada gad, sekarang penuh gad. Berarti bukan dia naik pangkat dia makin tenang, dia makin gelisah. Lihat yang orang yang berada sekelilingnya. Kebimbangan dia. Lihat kunci-kunci dia. Dulu kalau beli kereta tingkap pun tak tutup. Dia pun tak bimbang apa. Kereta buruk, siapa nak ambil? Dia pun dah niat dalam hati dia sedekah je, siapa nak ambil? Tapi sedekahnya tidak diterima, tak ada orang nak ambil. Beli kereta baru sikit, Allah, pasang kunci depan belakang. Tak cukup kunci tu, ada kunci bawah pula. Lepas tu, dia klaim tayar dia. Oh, jangan bergerak. Klaim tayar terus. Bimbang. Maknanya tuan-tuan, kalau secara logik kita fikir, logik. Dengan kita dapat semua pangkat dunia, kita tenang, kita silap. Tak. Allah yang boleh beri je benda tu. Apa dia? Wali Allah. Maka nak jadi wali Allah ni, tuan-tuan sekalian, dia isu mudah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Iman pada Allah dan sentiasa bertakwa. Apa maksud takwa? Patuhlah perintah Allah. Sehingga kita makin lama makin naik pangkat, makin naik pangkat. Dulu tuan-tuan kita sembahyang mak paksa. Lepas tu naik pangkat kita sembahyang sukarela. Dulu kita solat tuan-tuan, tak kira lah waktu mana asal solat. Sekarang kita solat berjemaah. Awal waktu. Ikuti dengan rawatib, iring waktu. Qabliyah dan ba'diyah. Tambah pula witir, tambah pula duha. Alhamdulillah Allah tambahkan lagi takwa kita dengan baca Quran, dengan berzikir, dengan duduk majlis ilmu. Bukan dengan kesungguhan kita menuntut majlis ilmu. Walau kita tahu, bukan kita lepas belajar gini dapat kerja lepas tu. Kan dulu-dulu kalau kita mengaji sungguh-sungguh ni sebab nak dapat kerja. Mak ayah kita pun pesan kerja sungguh-sungguh. Biar cemerlang, nanti senang dapat kerja. Gaji pun cemerlang. Hari ni tuan-tuan kita belajar bersungguh-sungguh bukan nak periksa. Tuan-tuan duduk depan saya belajar. Tuan-tuan duduk depan tok-tok guru belajar. Pegang kitab, catat, tulis. Fokus. Ni depan ni ada periksa ke? Tak ada sah. Kita bukan belajar untuk periksa. Ni depan ni kalau berjaya dapat ke kerja apa-apa? Tak dapat apa. Kami belajar ni semua saat nak dekat dengan Allah. Tuan-tuan lihat bagaimana kita membentuk keikhlasan takwa. Belajar bersungguh-sungguh bukan kerana periksa, luar biasa. Belajar bersungguh-sungguh bukan kerana nak dapat pekerjaan, luar biasa. Kenapa? Kami nak kenal Allah. Kami nak kenal diri kami sendiri, kecuaian kami, kekurangan kami. Kami nak baiki diri kami. Kami nak kembali pada Allah. Dan kadang kami alim bukan jahil. Ini perintah Allah pada kami belajar. Akhirnya sanggup belajar tuan-tuan. Maghrib belajar, isyak belajar. Kadang-kadang ustaz-ustaz buat kuliah sebelum subuh pun ramai juga belajar. Luar biasa. Kerana Allah dah angkat pangkat kita. Takwa kita. Maka itu yang Allah Ta'ala perintahkan pada kita. Dan itu yang tuan-tuan sekalian, bila sampai peringkat itu, apa pun yang Allah tetapkan kepada kita, kita rela, kita redha dan tak ada keberatan. Namun, satu benda kita kena ingat. Kalau kita kata kita terima semua ketetapan Allah, ya. Tapi pada benda yang Allah perintah. Tapi Allah Ta'ala tak perintah kita pada perkara-perkara yang
dilarang. Contoh, seorang tu mencuri, saya redha lah jadi pencuri. Kan ustaz juga ajar redha je lah kita pencuri, kita perompak. Saya redha jadi kufur, redha kan kita ajar redha, terima takdir Allah. Dan Allah dah takdir saya kufur lah. Allah dah takdir saya mafia, gangster, maka gangster saya. Kita kata tidak, itu bukan yang Allah suruh. Wala yarda li ibadihi al-kufr. Allah kata Allah tak redha kekufuran pada hamba-Nya. Ya, Allah yang menentukannya, tapi Allah tak redha, Allah tak suruh. Allah tak suruh kita redha dengan kejahatan, tapi kita kena ubah lari daripada kejahatan. Seorang berzina nak buat macam mana, takdir saya kena redha lah. Kan redha pahala besar tak? Kamu redha dan maksiat, itu ialah musibah besar. Kamu mesti keluar. Artinya tuan-tuan, kita faham satu noktah yang mendalam tentang redha. Redha pada benda yang Allah redha. Jangan redha pada benda yang Allah larang. Bila Allah Ta'ala larang kita mencuri, berzina, merompak, rasuah, maka kita tak boleh guna alasan, dah Allah dah takdir macam ni, saya redha je lah. Tak, awak kena bebaskan diri. Sebab Allah dah kata, la yarda, inna Allah la yarda an ibadihil kufr. Allah tak redha daripada hambanya kekufuran. Wala yarda li ibadihil kufr. Tidak sekali-kali Allah redha hambanya melakukan perkara-perkara kufur. Maka di sini Faisal, atau kita katakan sempadan redha. Jangan bila sebut redha belaka, benda-benda buruk pun redha. Ada sempadan dia. Tentang apa benda pun kita bercakap tentang akhlak, tentang sifat. Setiap benda tu ada sempadan dia. Dia ada radius, luang lingkupnya. Kalau kita sebut syukur, ada ruang lingkupnya. Kalau kita sebut sabar, ada ruang lingkup dia. Kalau sebut redha, ada ruang lingkup. Masing-masing faham dalam ruang lingkup yang Islam letakkan. Islam gariskan. Dan kata Syekh lagi, para ulama berpendapat, redha itu ialah pintu gerbang Allah. Apa maksud pintu gerbang? Tuan-tuan, umpama gini, kita kalau dijemput, lalu orang beria nak sambut kita, dia pun buat pintu gerbang. Tok Guru ataupun ni, Tok Guru kita nak datang, ni Tok Wakil kita nak datang, Tok Menteri kita nak datang, Tok Peti kita nak datang. Mereka buat pintu gerbang bagi menyambut secara besar-besaran. Maka maksud redha ialah pintu gerbang Allah, artinya Allah memuliakannya, Allah Ta'ala memberi penghormatan yang tinggi kepada hamba ini. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang kita nak ukur kebaikan orang itu pada pandangan mata zahir kita. Kita tengok pakaian dia, jubah serban dia. Kita tengok kelulusan background dia, Masya Allah, PhD dia, Masya Allah, dia punya tarikat banyak, Masya Allah, dia punya CJ, dia punya sanak, tidak terkira, tidak terbilang banyak. Dan itu gambaran zahir. Tetapi hakikat antara kita semua ini, ialah Allah tengok siapa yang redha dengan takdir Allah, ketentuan Allah. Ada orang yang mempunyai gambaran yang cukup indah, tapi bila ditakdirkan dengan sesuatu yang tidak secocok dengan apa yang dikehendaki, dia mula hilang akalnya, hilang arahnya. Dia mula untuk menyalahkan semua orang melainkan dirinya. Tuan-tuan sekalian, dalam tahap ujian-ujian yang kita tempuhi, walaupun zahirnya kita nampak makhluk, tangan-tangan makhluk yang cuba untuk menentukan itu dan ini, tetapi keimanan kita pada Allah yang kukuh menjadikan gaib pada pandangan kita tangan-tangan makhluk. Tetapi kita melihat ini aturan Allah yang hebat. Kita nampak kita tak dapat kerja, orang itulah dengki saya. Dia duk cerita kemajikan saya ni kononnya begitu, begini, begian. Kita pun tak dapat kerja. Tuan-tuan, kalau kita berurusan dengan makhluk, demikian kita akan sakit hati berpanjangan. Berurusanlah dengan Allah. Lalu kita lihat, ya Allah, ini ketentuanmu, aku redha. Barangkali engkau nak tunjukkan aku satu usaha yang lebih baik, majikan yang lebih bertakwa, yang sesuai dengan diri aku. Dan barangkali juga ini suatu ilham untuk aku bekerja sendiri. Barangkali. Maka tuan-tuan lihat bagaimana orang yang punya redha pada takdir Allah, dia tak nampak makhluk yang mencaturkan dirinya, tetapi dia nampak bagaimana Allah nak beri dia sesuatu
ilmu, suatu isyarat, sesuatu teguran. Indahnya tuan-tuan kalau kehidupannya begitu. Lihat Fudail bin Iyad. Bila isteri dia melawang dia. Kan ulama-ulama pun isteri melawang tu. Lawan. Dia tak tengok isteri dia. Dia tengok dirinya dengan Allah. Ya Allah, barangkali dosa aku yang menjadikan isteri aku lawan aku hari ni. Dosa. Mungkinlah tadi adalah benda dosa. Yelah, masalah isteri salah tu, itu hal dia dengan Allah. Kita, tuan-tuan, penyakit kita kalau nak rawat dia sedut pokok pangkalnya. Air kalau kotor, bukan kita bersih kat situ je. Kita bersih mana asal kotor tu datang. Kalau tuan-tuan bersih kat situ, kotor tu datang lagi. Tak habis-habis. Maka kita tengok dia punya asal masalah kat mana. Buang kotoran di situ, maka jernih sampai ke hulu. Kalau setakat kita bersihkan air di hulu, tapi di kuala keruh menggeladak, kelak dia akan datang kembali. Maknanya tuan-tuan, masalah ni kita suka selesai masalah tu tengah-tengah, kita tak pergi kepada pangkal dia. Kalau kat tengah-tengah dia tak akan selesai. Ni kambing ceroboh tanaman kita. Maka kita nampak sebab pagar ni rendah sangat kot, tinggi sikit. Tiba nampak lagi kambing masuk, siap melompat, buat tinggi lagi lah. Ni kita nak buat tu kos ni tinggi. Pas buat tinggi, masuk lagi kambing, dia menyorok bawah pula. Ish. Lalu kita buat pagar ke bawah tanah pula. Bawah tanah. Dia tak boleh masuk. Penyelesaian cara kita menjadikan kita keluarkan kos yang banyak, kita jadi sukar, kita jadi dalam tekanan, kita jadi berserabut, tidak berkeruan. Baik, kita pun nak cari mana dia tuang kambing. Kita kata, tuang kambing, pak cik ni masuk rumah saya, makan tanaman saya. Oh gitu, tak apa. Nanti saya ikat kambing saya jaga kambing saya. Dah kambing dia dijaga, akhirnya tak masuk. Pagar tak payah baiki, duit tak payah keluar, masalah selesai. Tentu itu perumpamaan saya sebut bila kita ada masalah kita dengan makhluk. Jangan duk tuding makhluk. Betul, secara zahir memang gitulah. Dia fitnah kita, zahirnya memang gitu. Dia menaburkan sikit, itu zahir. Tuan-tuan, penyelesaian kita nak selesai cara yang sebenar. Kita dengan Allah. Istighfar banyak-banyak. Selawat banyak-banyak. Beribadat, berdoa, pasrah. Barangkali Allah Ta'ala dengan ujian ini nak ajar kita doa-doa yang Rasulullah tinggalkan pada kita, yang kita tak beramal doa tu. Lalu kita pun ingat Rasulullah SAW bila ditimpa musibah, dia akan baca La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallahu rabbul arshil azim, La ilaha illallahu rabbus samawati wal ardi wa rabbul arshil karim. Rasulullah SAW ajar doa tu. Jadi kita automatik mempraktik doa-doa yang selama ni tak buat. Ni ada gangguan jin. Bini kena gangguan jin, anak histeria, rumah pun saat tiap malam rumah ni kita dengar almari, bunyi orang main guli, macam-macam. Macam taman tema pula rumah saya malam-malam ni. Macam-macam bunyi. Ya, barangkali Allah nak ajar kita doa-doa pelindung daripada syaitan yang kita tak pernah beramal pun. Kita mula beramal. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was samiul alim. Kita baca ayat kursi, kita baca sekian-sekian. Kita secara automatik Allah Ta'ala tegur kita untuk beramal dengan sunnahnya. Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Maka dengan cara tu kita beramal dengan ilmu tu. Tidak ilmu itu tuan-tuan, madsus. Madsus maknanya jadi berabuk ditinggalkan. Tak beramal. Sebab itu kita syukur pada Allah. Ya Allah, syukur ujian ini menjadikan aku ingat menyebutmu, menjadikan aku ingat menyebut zikir yang Nabi kamu sebut. Akhirnya tuan-tuan kita terkenang, terbayang Rasulullah SAW waktu dia kena musibah, inilah doa yang baginda baca. Ya Allah, rasa tu, kita rasa macam happening tu, kita dapat apa yang kita sebut menjiwai apa yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Rasulullah berhadapan dengan musuh, Nabi ambil segenggam pasir, Nabi kata syahatil wujuh la tunsaru, Nabi baling. Allah binasakan wajah kamu, kamu tak akan dapat kemenangan. Maka Rasulullah SAW mendapat kemenangan dalam peperangan tersebut. Dan doa tu tuan-tuan kita ingat waktu kita nak bertembung dengan musuh. Rupa-rupanya semua benda yang kita lalui ini untuk ingatkan kita pada Allah dan ingatkan kita pada sunnah Nabi SAW.
Sunnah Nabi. Kita bila rumah kita kena gangguan, kita pun jumpa dengan ustaz. Ustaz macam mana? Ustaz kata ginilah, rumah ni kena baca Quran lah. Awak pernah baca Quran? Tak pernah ustaz. Ya, kita tinggalkan sunnah. Membaca Al-Quran di rumah. Itu sunnah yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri dan para sahabat. Baca surah Al-Baqarah, Nabi kata rumah yang dibaca suratul Baqarah tidak akan dihampiri oleh syaitan. Pernah baca Baqarah? Kan kata Baqarah ustaz. Surah lazim pun tak baca. Baca. Awak baca. Ni bila kita sebut baca, dia kata ustaz boleh tak kita buat rakaman je ustaz? Ustaz baca, kita pendengarkan pula. Dia masih jauh daripada dirinya sendiri nak beramal. Baca sendirilah. Syaitan ni tuan-tuan, rakan-rakan ni bukan dia takut sangat. Yang ni rakan-rakan ni macam frozen je. Kita sendiri baca secara live, kita baca. Cakap dengan isteri kita, yang ustaz cakap. Barangkali rumah kita ni kurang baca Quran. Kita baca lah. Isteri baca. Anak-anak baca. Kita baca. Akhirnya rumah kita hidup dengan Quran. Tidak. Malam-malam duduk tengok TV. Berjemaah tengok TV. Lepas habis Hindustan tengok Korea. Lepas habis Korea tengok Mat Saleh. Lepas tu tengok cerita Cina pula. Berjemaah ni. Suami, isteri. Ni pegang remote macam pegang tasbih. Dah pegang tasbih. Isteri tukang buat makanan. Anak-anak kumpul. Akhirnya rumah ni bila ada gangguan, Allah nak ingatkan kita. Sepatutnya kamu berkumpul untuk ingat Allah. Berkumpul untuk menyebut nama aku. Bukan menghabiskan masa kamu berlalu macam tu. Akhirnya tuan-tuan kita sedar. Di situlah bagaimana orang beriman menyelesaikan masalah. Kata Abdul Wahid bin Zaid, kerelaan itu adalah syurga Allah di dunia. Bukan sekadar makna pintu gerbang, tapi syurga. Ketenangan. Tuan-tuan tenang kalau ditakdirkan anak-anak kita ni, tuan-tuan sekalian. Ni, habis. Seorang pun tak layak masuk universiti. Paling tinggi diploma. Alhamdulillah, redha lah. Ada kebaikan dia. Kita dah usaha pun. Anak-anak kita dah sekolah. Kita pun dah hantar dia ke tuition. Dan kita tengok anak kita taklah malas sangat. Usaha juga walaupun tak cukup. Tapi dia usaha lah. Dia pun bila gagal dia sedih. Muka tak sedih. Tengok muka dia sedih. Tengok kawan-kawan masuk universiti dia tak masuk sedih. Kita pun tengok. Tuan-tuan ajar diri kita redha. Anak-anak kita redha. InsyaAllah kita ada ruang lain yang jauh lebih baik untuk kita dan sesuai untuk kita. Akhirnya anak kita belajar teknikal. Belajar itu, belajar ini. Akhirnya mereka juga berjaya. Tuan-tuan kalau sedih sebab takut perolehan rezeki, maka itu bukan kesedihan yang wajar. Sebab Allah tak pernah menentukan rezeki itu pada kerjaya tertentu. Ataupun Allah tidak pernah tentukan rezeki itu dengan CJ tertentu. Rezeki tidak diperolehi dengan CJ tertentu, tidak juga dengan pekerjaan tertentu. Rezeki itu milik Allah yang diberikan pada hamba-Nya siapa dia kehendaki. Tapi Allah ajar kita mengambil asbab. Tapi bila terputus satu sebab, jangan berputus asa kerana sebab-sebab lain yang banyak. Ya memang Ustaz, belajar kan itu asbab, salah satu asbab betul. CJ salah satu asbab. Tapi sebab itu kita sebut asbab. Banyak sebab. Bila kita tertutup satu sebab, maka jangan kita putus asa sebab lain banyak lagi. Jalan-jalan lain banyak lagi. Jangan kilang buang kita kerja, kita dah gelap dunia ni Ustaz. Dunia yang terang benderang, gelap gulita Ustaz. Walau mata saya tak buta, tetapi saya nampak masa depan saya kelam. Sehingga mata ini tidak lagi punya cahaya untuk melihat masa depan saya. Ya, kerana kamu guna cahaya dunia. Cuba kamu guna cahaya ilahi, cahaya Tuhan. Rupa-rupanya dunia ini tak pernah gelap. Dunia ini memang terang benderang sampai ke syurga kalau kita perhatikan dengan cahaya Allah. Memerhatikan rezeki Allah. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit telah ditetapkan rezeki kamu dan apa yang telah dijanjikan kepada kamu. Jangan bimbang, Allah dah berjanji. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah bila berjanji dia tak akan menyalahi janji. Apa janji Allah? Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allah rizquha wa ya'lam mustaqarraha wa mustawda'aha. Tidak ada makhluk yang berada di muka bumi ini melainkan Allah akan pastikan semua mendapat rezeki. Dan Allah Ta'ala menetapkan tempat tinggalnya dan di mana dia mati. Dan Tuhan tetapkan kita tinggal mana. Bukan kita ya benar kita kadang-kadang pilih nak duduk. Mana saya nak duduk dekat JB, saya nak duduk Skudai.
Saya nak duduk sekian. Zahirnya kita, tapi hakikatnya Allah tetapkan di mana kita duduk. Sebab itu kita tengok ada orang Malaysia nak duduk kat Afrika. Duduk di kat Afrika. Ada orang Malaysia duduk kat Mesir. Walau kita cerita Malaysia ni negara baru tak, dia nak duduk Mesir juga. Ada orang tuan-tuan, dia tak nak duduk kat bandar, duduk kat hutan. Oh, kita cerita bandar bagus, ada tak, saya suka duduk dalam hutan. Dia pun buat rumah dalam hutan, duduk dalam hutan. Allah yang tentukan. Ada seorang pula suka duduk atas bukit. Ada orang tu tuan-tuan, dia suka buat rumah atas pokok, jadi rank atas pokok. Dia tak suka rumah bawah-bawah, atas pokok rumah dia. Ada orang pula suka buat rumah atas bukit. Buat atas bukit, seorang-seorang dia duduk atas bukit. Semua ini yang disebut oleh Allah. Wa ya'lamu mustaqarraha, Tuhan tahu mana kamu tinggal. Allah yang tetapkan mana kamu tinggal. Dan Allah tahu, Allah yang menetapkan di mana tempat kamu mati. Duduk rakyat Malaysia, mati kat Kemboja. Rakyat Malaysia, mati kat Singapura. Rakyat Malaysia, mati kat Lebanon. Rakyat Malaysia, mati di negara-negara itu dan ini. Allah tahu. Jadi itu hakikat perjalanan hidup kita. Ketahuilah hamba tidak akan mendekati darjat kerelaan terhadap Allah sampai Allah redha padanya. Kita dah bahaskan sebelum ini, redha ini apakah dia maqamat atau halat. Halat maknanya Allah beri anugerah sehingga dia datang sifat redha. Dan maqamat satu usaha dia yang berterusan dilakukan untuk dia mendapat redha. Jadi bila pengarang kita sebut, kita ni tak akan redha sehingga Allah redha kita. Jadi macam mana tu? Ada dua. Yang pertama, dengan kita memohon kepada Allah, ya Allah, Allahumma raddini biqadaika, ya Allah jadikan aku redha dengan ketentuanmu. Ya Allah jadikan aku redha dengan semua keputusanmu padaku dalam perjalanan hidup ini, doa. Yang kedua, Allah tunjuk alamat. Dialog seorang murid untuk guru. Bila muridnya tanya, apakah Allah, kita dapat tahu Allah redha pada kita? Tok guru dia jawab, tak boleh. Sebab redha tu kan benda gaib, tersembunyi. Kata muridnya, Tok Guru, saya tahu. Macam mana pula kamu tahu? Maka jawab murid ini, bila saya dapati saya redha pada Allah, itulah tanda Allah redha pada saya. Tentu benar, kita ni cermin. Kita cermin. Apapun sifat yang Allah nak berikan pada kita, darjat, sebenarnya ia akan memantau dari perbuatan kita. Allah nak tentukan kita ahli syurga. Allah tentukan kita ahli syurga. Habis macam mana kita tahu kita ahli syurga ke tak? Nabi kata apa? I'mal fakullu muyassarun lidzalika. Amalan kamu itu menunjukkan kamu ahli syurga. Kita tuan-tuan tak suka berzina, merompak, mencuri, ambil hak orang. Tak suka rasuah, kita pun sentiasa suka bertaubat pada Allah. Ngaku salah silap kita. Maka ini tanda ahli syurga. Kalau kita tuan-tuan semua maksiat yang Allah larang kita buat, kita ceroboh, maka itu tanda-tanda ahli neraka. Habis tak, kalau saya dah ada tanda ahli neraka, memang terus neraka ke apa? Tak, Allah kan beritahu pada kita, taubat, Allah terima taubat. Habis macam mana? Taubatlah. Maka waktu dia taubat, dia kembali menunjukkan ciri-ciri ahli syurga. Begitu perjalanan hidup kita. Jadi, kata budak ni, tanda Allah redha bila saya sendiri redha. Tanda Allah syukur pada kita bila kita sendiri bersyukur pada Allah. Tanda Allah sayang pada kita bila kita sendiri sayang pada Allah. Tanda Allah hormat kita sebab kita sendiri hormat pada Allah. Sebab itu kata ulama, kalau kamu ingin mengetahui kedudukan kamu di sisi Allah, lihat kedudukan Allah di sisi kamu. Allah dalam hati kamu ni banyak mana? 100% ke? Atau 1%? Atau tunggu masa lapang, masa cuti, masa pencing? Allah dalam hati setengah orang tu masa cuti je dia ada Allah. Masa cuti, masa lapang, masa pencing. Masa cucu tak balik kampung. Tapi bila dia sibuk, tak ada Allah dalam hati dia. No masjid, no surau, no kuliah, no semua. Kenapa? Saya sibuk. Maknanya awak di sisi Allah tak ada tempat. Jauh. Kerana Allah di sisi awak pun jauh. Maka demikian refleksi daripada perbuatan kita. Nabi Allah Musa AS doa, ya Allah, bimbinglah aku, tunjukkan aku amal yang boleh menjadikan
engkau redha pada aku? Tunjukkan aku. Lalu kata Allah Ta'ala, engkau tak mampu. Kalau kau nak beramal dengan benda yang aku redha, kau tak mampu. Memang ada Allah sebut ni aku redha, aku redha. Tapi hakikat nak menjadikan Allah redha kepada kamu secara mutlak, tak mampu. Lalu Musa mohon lagi, Allah berfirman, wahai putera Imran, yakni panggilan pada Nabi Musa, kalau kamu redha dengan takdir aku, maka aku redha. Akhirnya kita dapati, tuan-tuan sekalian, bagaimana Nabi Allah Musa AS melalui kesulitan dalam kehidupan dia. Kerana Allah tu nak tengok dia redha. Bila kita baca, bila Nabi SAW berkata, rahimallahu Musa, faqad udhiya aksar. Moga Allah merahmati Musa, dia diuji banyak. Dengan Fir'aun satu hal. Dengan kaum dia. Kaum dia fitnah Nabi. Tak pernah ada Nabi yang teruk, dibelasah, difitnah, diviral oleh kaumnya. Bani Israel. Cerita peribadi Nabi Musa, tuduh Nabi Musa, macam-macam. Walau Nabi Musa AS pemimpin mereka, ketua mereka, yang menyelamatkan mereka, yang berkorban untuk mereka. Semuanya itu tidak ada dalam penilaian Bani Israel. Sebab tu tuan-tuan, kita ni gini. Kalau orang pernah berjasa pada kita, kita tak ada penilaian dengan apa yang dilakukan. Kita sama macam Bani Israel tadi lah. Orang berjasa, orang buat baik, kita tak pernah ada penilaian. Kita nak cerita hak buruk je dia. Maka itu perangai Yahudi. Jadi Bani Israel ni dengan Musa AS buat macam-macam pada mereka, mereka tak ada penilaian tu. Lalu mereka tuduh Nabi Musa ini ada cacat, kemaluan. Nabi Musa lah yang bunuh Harun, Nabi Musa lah begini, Nabi Musa lah begini. Nak cerita tentang viral-viral kejahatan yang mereka kongsi, mereka share, luar biasa. Sebab itu tuan-tuan, Bani Israel sampai sekarang pun dia tak suka Nabi Musa. Walaupun dalam keadaan tertentu dia bangga dengan Nabi Musa. Tetapi Musa AS tetap menjadi bahan sendiran dia. Bahan sendiran. Taurat yang Allah berikan pada Musa pun ditolak. Lalu mereka pun buat apa? Mereka buat kitab lain namanya Talmud. Talmud satu respon penolakan pada Taurat. Pada Musa ni, bagi ini Taurat. Mereka tolak, mereka tak nak terima. Sehingga Allah Ta'ala kata, kalau dia tak terima, wahai Musa, aku akan hempapkan gunung atas kepala mereka. Akhirnya mereka terpaksa terima. Bukan nak terima sangat. Tetapi begitu Nabi Allah Musa diuji oleh Allah. Ya, wahai Musa, kalau kamu nak satu amalan yang menjadikan aku redha, maka redhalah dengan ketentuan aku. Sebab itu disebut oleh ulama, tuan-tuan, jalan pada Allah ada jalan yang panjang, ada jalan yang singkat. Jalan yang panjang macam tuan-tuan lalui lah. Okay, bangun pagi, solat subuh, dengar kuliah, pergi kerja. Cuti, gatih basikal. Cuti, buat konvoi, pergilah makan kambing 40 hari. Lepas tu balik semula ke masjid. Itu juga jalan menuju Allah, tapi jauh. Ada jalan menuju Allah tu dekat, off-road. Berliku-liku sukar. Tapi sampainya cepat. Macam tuan-tuan tengok jalan raya. Kalau jalan yang baik ni tuan-tuan, kan dia corneringnya jauh. Tapi kalau kita nak jalan shortcut, mesti off-road. Bila off-road, berlubang, berlopak, gunung, ganang. Kadang-kadang pancit tayar ni. Lekat, tak boleh bergerak. Speed pun boleh buat 20 je. Ni jalan jauh ni boleh buat 250. Tapi jauh. Selesa. Jalan off-road ni boleh buat pakai gear 1 je. Gear 1, gear 2. 4-wheel drive. Tapi kita sampai dulu. Halangannya besar. Badan kita penuh dengan seluk, penuh dengan tanah liat. Muka kita penuh dengan kepenatan. Tapi sampai pada Allah tu dekat. Jalan ni jalan apa tuan-tuan? Itu jalan orang yang sentiasa redha dengan apa yang Allah Ta'ala takdirkan pada dia. Berat. Berat namun ia jalan yang singkat. Moga-moga Allah Ta'ala berikan keredaan. Berikan kepada kita redha Allah Ta'ala pada kita. Dan kita sentiasa memburu sifat redha ini. Dan insyaAllah kita akan sebut ada beberapa belas perkara-perkara yang menjadikan Allah Ta'ala redha pada kita dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.